Anda berada, Fitri, AB dan juga Fenda menemui anda, menyapu anda di pagi Isnin 7 Ogos bersamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar anda semua bersamaan dengan 13 Rejab 1427 Hijrah, dan hari Isnin ini seperti biasalah kami usik-mengusik pagi-pagi ni kerana nak kasih orang bangun ni bukan satu perkara yang senang ya. Lebih-lebih lagi pada pagi Isnin, kerana kalau anda melalui hujung minggu yang cukup istirahatnya, yang bangun pun boleh lambat sedikit apabila hari Isnin ni mungkin ada yang lihat, tapi apa pun bangun cari rezeki, kerana hari Isnin ni hari pertama dalam minggu, permulaan yang baik untuk kita mencari rezeki. Tapi ada orang hujung minggu lagi aktif berbanding dengan hari-hari bekerja yang biasa, betul tak? Lebih aktivitinya ya. Itu dia patutnya recharge bateri ya. Sanak saudara mungkin di hujung kampung bertemu dengan rakan, dan inilah masa yang terluang kerana hari Isnin sampai Jumaat penuh dengan sentiasa sibuk dengan pelbagai jadual yang ditetapkan. Apapun bagi mereka yang bekerja jauh 6.30 dalam mungkin waktu yang terlalu lambat untuk mereka, inilah waktu untuk mereka keluar rumah dan sebagainya. Pastikan segala pintu rumah dikunci dengan sebaik mungkin, kerana tidak mahu ada penjenayah-penjenayah yang muncul tiba-tiba ke dalam rumah. Dan juga kalau ada sebarang kecurigaan jika anda suri rumah berada di rumah, kalau nak ikat kahwin ke apa ke, jangan terima. Masukkan dalam peti. Masukkan dalam peti je. Surat je. Ini bercakap tentang keselamatan rumah kan. Baru-baru ni kita baca dalam surat khabar kan, Fenda. Bayangkan semua ciri-ciri keselamatan telah diambil. Ni bayangkan ni bilik kebal. Nama pun kebal, dah tak kebal dah. Buat lubang 3 juta lesap dekat kedai pajak gadai. Dia letak. Bayangkan tu. Macam-macam nak cari akal. Kalau anda dapatlah cari akal pagi ni, biarlah mencari akal yang positif. Jangan nak mengakalkan orang tak tahu pasal. Jadi macam tadi kita ngakalkan. Lebih dalam istilah pendeknya jadi cakna kepada diri sendiri. Cakna. Oh boy. Bunga dah. Lebih beratlah. Cakna tu. Satu perkataan baru kita belajar pada pagi Isnin ni. Dan pada pagi Isnin ini, antara yang kita nak bincangkan kepada anda ini berkisar bagi mereka yang telah mendirikan rumah tangga. Pagi-pagi ni saya selalu cakap dengan penerbit Motivasi Pagi, Rosmina, katanya kenapa agaknya sikit-sikit kalau saya, Fenda dan juga Fitri bersiaran memulakan Motivasi Pagi ni selalu tentang isu rumah tangga. Sangat relevan untuk Fenda. Mungkin lah, tapi tak tahu. Tapi menjelang ya. Macam untuk Fitri bagus untuk muda, kan? Tak cari ilham untuk buat lirik. Betul tu. Jangan gaduh-gaduh pagi-pagi, tapi apa pun nak bercakap tentang jangan gaduh-gaduh ni. Biasanya suami isteri lah, walau apa pun kan, dah 5 tahun kahwin ke, 20 tahun kahwin ke, 30 tahun kahwin ke, ada satu ungkapan tu, sedangkan lidah lagi tergigit. Ingat tak lagu Allahyarham Tan Sri Ramli? Ingat tu. Dia nak ngakalkan orang. Tapi kan Fenda, memang ada dalam istilah bahasa Inggeris tu 3-year itch, 5-year itch. Dia kata bila dah sampai perkahwinan tu, tahun yang ketiga, dia adalah gatal kat mana-mana lah. Kalau gatal boleh garu, habis masalah tak apa. Ni garu-garu tak habis juga. Kalau tak datang tahun yang ketiga, tahun kelima pula datang gatal yang lain pula. Gitu gamaknya lah. Agaknya lah, tak tahu kita. Saya belum melalui lagi, tetapi hari ini kita nak berbincang tentang sedangkan lidah lagi tergigit, khususnya bagi pasangan suami isteri. Itu antara yang kita nak motivasikan pagi anda pada pagi ini, pagi-pagi Isnin. Saya kira ialah mana tahu kan ada yang tergaduh-gaduh, terkehel ke hujung minggu tu ke. Entah pagi ni dah tak betul siapa dah. Suami pergi kerja, isteri hidangkan sajian breakfast ataupun sarapan. Tak jamah pun. Mesti malam tadi ada lah tu yang tak kena lah. Bertekak ke apa. Okey, isteri tak apa kalau macam kekasih tu, salam lah kalau nak. Gigit tu habis lah. Tak apa, nanti Tuan Haji Hashim akan berikan sedikit lah tips atau pandang untuk kita, supaya lidah yang tergigit tu tak ada lah sampai luka-luka cedera teruk kan. Betul lah. Macam tahu apa penawarnya, kita akan kembali lepas ni dalam segmen Motivasi Pagi, sedangkan lidah lagi tergigit. Kita pada pagi ni, apa khabar Taji? Baik, alhamdulillah. Tentang perkahwinan ni, kalau tak ada masa muka, tak ada cemburu, semua rasa macam tak logik kehidupan ni kan. Semua putih je, mesti sikit-sikit. Kadang-kadang yang hitam tu kadang-kadang boleh memesrakan lagi. Tapi dalam kes sekarang ni, bila dah sampai ke peringkat dah ada anak semuanya, dulunya pukul anak sindir menantu, sekarang ni mungkin pukul anak sindir isteri pula. Ataupun sindir suami ke? Macam mana? Jadi memang ini suatu lumrah kehidupan yang perlu dilalui dalam proses perkahwinan ni. Jadi untuk kita meminimalkan tahap masa muka tu, cara yang paling berkesan sekali. Betul Fitri dan Finda.
kita kalau hidup suami isteri ni macam kata kalau macam asam garam jugalah Kalau tak ada langsung tu pun tak indah juga kehidupan Dan itu pun kita kata secara realiti lah. Lagi kan lidah dengan gigi kan dekat-dekat Betul Dan macam suami isteri juga memang orang paling hampir sekali. Orang yang paling dipercayai, orang yang paling disayangi, orang yang paling nak meluahkan apa sajalah antara suami isteri ni. Jadi kalau kita lihat maknanya tak dapat dinafikan lah kalau ada sedikit-sedikit itu kata orang terkucil ke ataupun misalnya kata orang terkecil hati ke, tersinggung dan sebagainya kan. Macam kata tadilah pagi-pagi ni cari Sabtu hari Minggu ke, baru balik kampung ke, ataupun misalnya nak balik tak jadi ke ataupun apa sajalah hari Minggu hari Sabtu ni, mungkin hari ni yang penting sekali pada saya suami isteri ni macam kata tadilah ada usia-usia perkahwinan tu kan. Ada orang kahwin umur 3 tahun, 5 tahun. Memang tu dari segi proses perkahwinan dan juga usia perkahwinan mempengaruhi. Kalau misalnya kita kata, tapi ada juga kalau kita tengok ada orang 20 tahun perkahwinan pun elok je, tak ada apa Tapi ada juga yang setahun, ada yang 3 tahun, ada yang sampai mungkin awal lagi 6 bulan baru dah mula dah tergigit dah. Tapi masa bercinta tu semuanya indah kan semuanya indah. Tapi masa kahwin tu kita panggil the true colour tu. Colour yang sebenar tu akan keluar. Mana tingkah laku suami, tingkah laku isteri jadi pada masa itu kita nak ada kata orang tu saling faham memahami, hormat menghormati. Satu lagi saya tengoklah banyak saya kendalikan kes-kes perkahwinan ni. Biasanya kebanyakannya kita jangan kata orang tu kalau komunikasi tu jangan lama sangat terhenti tu. Itu salah satu punca yang menyebabkan perkahwinan tu lagi hambar. Kalau boleh kita jangan dendam. Tuan Haji, saya suka dengan apa Tuan Haji katakan tadi tu, yang jangan memendam rasa, jangan berdendam. Tak usahkan dah berkahwin kan, dalam masa bercinta pun kadang-kadang ada tak puas hati dan sebagainya, kita simpan, nanti kita tak luahkan. Jadi bagaimana agaknya, kerana kadang-kadang mungkin tengok perangai lah kadang-kadang orang lelaki ni dia suka rahsia sikit, ataupun wanita dia tak nak bergaduh, dia diam, dia beralah. Jadi dalam konteks beralah ni mungkin tak mau nak bergaduh dan sebagainya, sampai tahap mana yang kita boleh beralah saja ataupun diam saja, atau perlu sekecil mana pun masalah tu mesti nak diluahkan, mesti nak dikatakan? Jadi sebenarnya dari segi supaya tak kata orang tu berpanjangan bila kita ada sikit-sikit, memanglah kadang-kadang orang kata alah sikit-sikit suami isteri alah buat tak tahu sudah lah memang ada ketika kita perlu mengalah untuk menjaga keharmonian antara hubungan suami isteri. Kalau misalnya sikit-sikit kita misalnya mengungkit, dia perkataan mengungkit, perkataan misalnya kita kata kita terlalu ambil tahu sangat dan sebagainya, ini pun masalah juga Tapi kalau langsung misalnya terlalu suka berahsia sangat atau memendam sangat pun tak bagus juga. Banyak kes yang saya buat tu biasanya kalau pasangan tu sama ada isteri ataupun suami dia simpan sangat, lama-lama salah seorang akan ada sakwa sangka. Sebenarnya apa sebenarnya? Ini isteri aku ni apa benda sebenarnya tak puas hati aku. Mungkin kita boleh nampak dengan begitu cepat kalau hubungan suami isteri ni. Kalau misalnya isteri tu tiba-tiba diam je. Semalam hari Minggu ceria bukan main lagi. Betul tak? Tiba-tiba pagi Isnin ni diam pula dia. Senyap Jadi kita boleh tahu tu apa sebenarnya yang telah kata orang tu terpucil lah kepada isteri kita tu. Jadi kita sebagai suami, kita naklah kena menegur. Tanya balik, macam mana ni yang kenapa ni pagi-pagi ni macam ni kan? Abang nak pergi kerja ni. Jangan macam ni kan dan sebagainya. Jadi kita cepat. Maknanya komunikasi itu dileraikan dengan cepat. Jangan kita cepat. Jangan bagi lama. Dia makin lama tempoh waktu tu dia makin banyak adanya syakwa sangka. Dan juga prasangka buruk kita panggil. Prasangka buruk makin banyak. Bayangkanlah kalau misalnya dah 1 hari, 2 hari, 3 hari tak bertegur siapa kan? Jadi dia benda tu makin lama makin kata orang tu prasangka yang buruk makin banyak dan akhirnya dia nak tunggu nak meletup je lah. Nak meletup tu. Jadi kalau boleh bila ada sikit je kita terus cakap, yang kenapa ni yang? Cuba cerita. Dan pasangan naklah luahkan. Jangan simpan. Dan masa tu jangan lebih kepada emosi. Mana secara pemikiran rasional kita panggil. Mana secara rasional kita bercakap elok-elok dan sebagainya. Sebab dari segi pengurusan kita dengan konflik suami isteri ni, kalau tak betul-betul dia akan menjadi bertambah parah hubungan suami isteri dan akhirnya boleh ini yang sekarang ni
bercakaran dan sebagainya itu. Jadi kalau boleh kita jangan memendam rasa sangatlah. Tuan Haji, dari segi tempat untuk mengadu, biasanya nak berjumpa kaunselor ni mungkin langkah terakhir lah, sebab mungkin malu dan sebagainya pun tak biasa nak berjumpa dengan kaunselor dan sebagainya. Jadi siapa yang orang sebaiknya untuk mengadu? Mak mertua, mak sendiri dan sebagainya. Kadang kita bimbang bila mana mengadu pada ibu sendiri, dia akan lebih hasut dan sebagainya. Ini bila jumpa dengan kawan sejenis dia yang perempuan pula, isteri yang mengalami masalah, mungkin perempuan tu akan gunakan konsep apa yang dia pernah alami. Jadi dia pun racun lah. Kalau dia tu pernah bercerai, dia pun teringin juga cari yang lain. Jadi bimbang jumpa orang kaunselor yang tak bertauliah ni, bimbang dibawa ke arah lain pula. Betul tu Fitri. Dia kena dapat penasihat ni, kena betul-betul penasihat yang betul-betul ni. Sebab ada juga dalam keadaan macam ni, kadang-kadang yang nak ambil kesempatan pun ada. Nak tengok rumah tangga kita rosak pun ada. Sebab tu pada kawan-kawan lah, kalau ada kawan-kawan kita yang datang minta nasihat dengan ikhlas. Jangan kata orang tu kita merosak lagi perhubungan rumah tangga orang. Sebab tu kalau boleh, yang pertama tu, sebelum kita jumpa sesiapa yang eloknya, kita suami isteri sendiri dulu. Kalau boleh, kita suami isteri sendiri, mana kita berbincang dari hati ke hati. Kalau boleh kita settle rumah tangga kita dulu. Tak payah jumpa sesiapa dulu, kaunselor ke apa, tak payah dulu. Dia kalau misalnya dah tak boleh, mungkin kita cari orang yang ketiga. Yang kata mungkin, kalau boleh misalnya mak kita lah. Kadang-kadang mak ni pun mungkin tak boleh juga. Mak mentua ke, ipar duai, Tapi ada juga yang boleh. Tapi kalau tak boleh juga kawan. Kawan tengok. Tapi kalau kawan pun tak boleh, itu kena cari kaunselor lah. Sebab kaunselor ni biasa orang yang terlatih, dan juga kita secara profesional, dan kita misalnya ada etik. Dan kita tidak memihak belah-belah mana pihak. Kita nak supaya mendamaikan tu dua-dua tu. Sebab pada saya, pengalaman saya kan, kalau boleh, kalau ada masalah antara suami isteri ni, walaupun kena sikit-sikit, kalau boleh pergi jumpa cepat. Jangan dah lama baru jumpa, itu kira dah parah dah. Masing-masing dah dendam tu. Aku tengok engkau pun nyampah dah muka ni, gini-gini dan sebagainya kan. Abang dah tak suka lagi dah. Ini datang pun sajalah abang datang. Ada yang datang. Ego kan. Abang datang sajalah, dah tidak. Dan you dah bawa, I datang lah. Tapi I punya hati dah tak ada kat you dah. I tak mau lagi dah. Gini-gini kan. Sedangkan baru kahwin 2 tahun, setahun. Jadi itu yang saya rasa perlu diselamatkan lah rumah tangga ni. Terutama kalau dah ada anak 1, ada anak 2. Bayangkan, nak buat apa-apa, kena fikir anak tu. Jangan fikir diri sendiri sangat. Kadang-kadang kena kahwin ni, pengorbanan untuk kita tu kepada anak-anak tu. Sebab bila berlaku perceraian dan sebagainya, ataupun pergaduhan dan sebagainya, anak-anak ni yang dimangsa. Itu pengalaman saya lihat banyak anak-anak yang dimangsa umur baru 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Walaupun dah remaja pun, dia tetap memberi kesan dari segi emosi, dari segi psikologi budak ni. Jadi kita kalau nak buat apa-apa tu, kalau boleh, sikit-sikit. Pada saya lah, awalnya tu kita naklah cepat memaafkan tu. Antara suami isteri ni, memaafkan. Jangan berkira sangat. Tapi janganlah sampai, ni berapa kali dah minta maaf ni, hari-hari minta maaf ni kan. Tapi macam tak gerti pula. Susah juga kan. Sikit-sikit minta maaf, sikit-sikit minta maaf. Jadi itu dah, maaf dah tak ada makna. Nampak tu Ada setengah pasangan kata, you punya maaf ni tak boleh pakai lagi dah. Itu masalah. Dah jadi tiada maaf bagimu pun susah juga. Susah juga. Itu masalah dia. Tuan Haji, kadang-kadang memanglah kita mengimpikan satu perkahwinan tu kalau boleh biar bercerai mati kan. Betul. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun perkahwinan. Tapi bagaimana agaknya, saya belum melalui, Fitri belum melalui. Kita nak tahu agaknya, kalau mereka yang dah berumah tangga ni, dah tiap-tiap hari bangun pun tengok muka yang sama, tidur pun muka yang sama, makan pun muka yang sama. Jadi rasa bosan tu. Kadang-kadang rasa bosan ni boleh jadi bergaduh juga. Jadi macam mana agaknya Tuan Haji? Dia kalau boleh kita suami isteri ni kan bosan. Sebab tu kadang-kadang kita punya taste tu. Sebab tu masa bercinta tu berapa tahun? Bercinta. Bercinta kan. Bercinta semuanya indah, cantik pasangan kita kan. Kalau boleh dah kahwin pun kita lihat pasangan kita. Sebab tu masing-masing pasangan ni mesti pandai kata mengurus diri tu. Kalau dah kahwin, kalau isteri pun dah kahwin. Kadang orang minta maaf cakap orang perempuan, bila dah kahwin tu dia tak pandai sikit nak jaga tu. Dia punya, iyalah, solidkan dia. Sudah sign kontrak dah Tuan Haji. Tak masalah dah. Itu kadang-kadang kita ambil mudah tau. Sedangkan suami kita, bila kat luar sana, dia pergi kerja di mana-mana, macam-macam orang dia nampak. Balik-balik rumah tengok isteri, alah, pakai baju dah, baju kelawar tu pakai bedak pun sengit sana sengit sini. Kat luar kau main cantik, bila kat depan suami pakai cincai-cincai je kan. Jadi suami tengok, alah, tak ada selera tu. Mandi pun tak. Mandi pun belum. Pagi-pagi nak hantar suami ni pergi kerja, kadang-kadang rambut gitu gini, alah, suami tengok
Datang pejabat tengok semua cun-cun ya. Jadi ini saya cakap terang. Saya tengok sekarang trend sekarang supaya buat kaunseling perkahwinan ni. Saya buat dah hari-hari saya buat kadang-kadang Saya tengok bila datang suami dia cakap apa. Saya kat rumah Tuan Haji boring lah. Tengok isteri lah apa benda dia hamba tau. Suasana hamba. Nak bagi ceria lah pagi-pagi. Dan isteri jangan pagi-pagi pula mudi lah, mengada-ngada lah pagi Alah, Tuan Haji ni asyik kenakan tak ada yang hawa lelaki pula macam mana lelaki pula? belum lagi Nanti lepas ni tak apa. Ada juga untuk orang lelaki lepas ni, tapi kita nak berehat sekejap ya Tuan Haji. Kena simpan kena adil lah Tuan Haji pagi ni. Baiklah, kita nak berehat seketika. Masih lagi membicarakan topik sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri. Berehat seketika. Luahan kata cinta yang memusnahkan sebuah ikatan bahagia. Kalau jadi biasanya perempuan ni dia tak sangat lelaki dia handsome betul dan yang penting baik hati. Sedangkan lelaki tu tadikana lebih kepada yang cantik, menawan. Bukan bermaksud kena suntik-suntik semua, tapi taklah sekurang-kurangnya nampak rapi lah. Tapi yang mungkin jadi masalah bila mana mungkin jarak usia yang berbeza mungkin. Katakan isteri dia terlebih tua 8 tahun ke, suami dia tua 12 tahun ke. Jadi komunikasi tu susah dia kena. Kalau isteri dia muda kena faham isteri dia ke. Kata dia tu dia umur 38, isteri dia mungkin umur 19. Jadi jarak tu berbeza pun mungkin komunikasi tu pun tak lancar, dia pun kena terpaksa berkorban. Tak ada give and take yang sempurna. Itu jarak umur dari segi komunikasi. Kalau mungkin kan Tuan Haji, ramai kan kes sekarang ni yang perempuannya muda, yang lelakinya belas puluh tahun beza umur kan. Jadi agak-agaknya kalau daripada segi fizikal ke mungkin bagaimana pula. Bukanlah fizikal kita tak boleh nak ubah. Jadi yang suami pula pun nak kena jaga tampan dan sebagainya. Kalau dia gigit pun dia pun halal lah sebab budak bini dia. Macam mana Haji? Jadi sebenarnya ialah antara dua-dua suami isteri ni kan, yang mula-mula kita pergi tengok kepada kasih sayang Kemudian yang penting juga bukan saja dari segi misalnya komunikasi, tetapi juga penampilan diri penting macam Finda katakan. Walaupun usia mungkin suami lebih 10 tahun ke 20 tahun, tetapi penampilan diri dia dan sebagainya dia pandai jaga dari segi penampilan diri, maksudnya lah dari segi pemakaian dari segi saiz badan dan sebagainya. Walaupun orang tu berumur tapi nampak masih kacak kadang yang muda pun nampak macam seleki juga Jadi ini semua sebenarnya bagaimana seseorang itu dia pandai mengurus diri dia, dan sebenarnya dia buat tu untuk siapa. Kalau suami misalnya memang untuk isteri betul tak? Sebenarnya itu sebenarnya dalam Islam tu. Mana kita pakai cantik, pakai apa tu kalau untuk suami kita sebenarnya. Dan juga kalau suami untuk isteri, bukan untuk orang lain. Itu masalah dia. Tapi di sini bagaimana masing-masing pandai. Masing-masing pandai, kata orang tu mengurus diri masing-masing. Kalau isteri kat rumah macam saya kata tadi, bukan kata semua perempuan itu. Kadang-kadang kat rumah, yalah, kadang-kadang kata tak bekerja, isteri yang tak bekerja, tapi dia kat rumah make up, dia misalnya menceriakan diri dia, mencantikkan diri dan sebagainya. Untuk siapa tu? Untuk suami. Suami nak balik kerja dan sebagainya kan? Ataupun begitu juga bagi pihak suami lah. Jadi dia mencantikkan diri dia. Kalau dia usia dah katakan lebih 10 tahun, 20 tahun kan, tapi dia misalnya lihat pada penampilan diri dia dan sebagainya. Sebab orang muda ni mungkin nak berjalan dengan husband dia yang dah macam tu, mungkin dia nak jaga juga kan Jadi semua tu kita nak kena, kata orang, faham, memahami tau antara satu sama lain. Dan kita naklah sentiasa berbincang dan saling tegur-menegur. Kalau misalnya nampak isteri kita dah nampak tu, kita cakap dengan dia. You punya body ni jaga sikit-sikit lah. Kalau boleh exercise sikit lah, buat senam aerobik ke benda ataupun isteri pun juga, bang, perut tu dah lain macam nampak tu. Nampak dah 2 bulan, 3 bulan ni lah. Jadi cakap secara bergurau. Jangan pula kata, awak ni perut tengok tu malu saya nanti. Malu saya nanti berjalan. Awak berjalan dulu, saya berjalan belakang. Jadi ini sebenarnya. Jadi berterus terang satu lagi kita naklah sentiasa tidak ada rahsia antara kita lah suami isteri ni kalau boleh. Nak mengekalkan perkahwinan tu. Kalau boleh jangan ada rahsia banyak, dan jangan ada prasangka, buruk sangka, dan juga jangan ada hati tu menyeleweng tau. Menyeleweng tengok orang lain, ni lagi lawa dan sebagainya. Dan ada kata orang tu dah jatuh hati pada orang lain dan sebagainya. Ini menyebabkan bibit-bibit kepada kata orang tu perceraian lah dalam diri pasangan tu. Itu kalau boleh kita nak ada rasa hormat, menghormati tu. Dan bukan saja pada komunikasi, yang penting ialah dari segi keterampilan diri, rupa paras, bau badan. Ini penting ni. Semua ni penting Kemudian bau mulut,
kemudian cara kita bercakap, cara kita memanggil pasangan kita, itu semua penting sebenarnya. Ayang ke anja. Ayang ke, kalau sebelum masa bercinta bukan main ayang. Dah kahwin, Melayang. semua dah perkataan yang lain-lain lah yang tak sepatutnya dikeluarkan. Jadi kalau boleh kita nak mengekalkan perkahwinan, sebab apa? Dalam teori-teori perkahwinan, biasanya lepas 3 tahun. Lepas 5 tahun. Sebab tu kita perlu buat, kita panggil, iaitu remarriage kita panggil. Iaitu kita nak menyuburkan perkahwinan. Macam nak menyuburkan perkahwinan. Sebab tu perlu adanya misalnya kita mungkin ada misalnya kita buat berbulan madu. Kita perlu misalnya bercuti. Bawa pasangan kita, suami, isteri ke dan sebagainya. Dan perlu mungkin kita bagi hadiah. Walaupun bukan hari jadi saja. Bagi hadiah. Beli baju ke, nampak suami isteri kita tu, kita beli baju. Bagi. Itu penting. Oh, bermakna saling menghargai lah. Bila mungkin suami ni kena lebih lah sebagai pemimpin keluarga, kena pandai rancang skrip lah. Macam mana hari ni dia nak mencuraikan isteri dia. Kalau sedih apa dia nak buat gurau-gurauan ke. Tapi kadang-kadang bintu kena lah sporting juga. Serius je. Tengah tu. Okey, Tuan Haji, kita nak tanya, dalam perkahwinan ni kan, memanglah kita nak kedamaian sentiasa, tetapi perlukah ada yang sikit-sikit ni, pergaduhan-pergaduhan ni ke, perlu ada ke? Musik-musik ke? Itu kita tak dapat nafikan lah, dalam perkahwinan, katakanlah lidah lagi tergigit tu lah, ini kan pula kita suami isteri, kadang-kadang ada juga pasangan tu sampai tak pernah dia bergaduh. Ada, betul-betul tu, mana saling hormat menghormati, betul-betul ada, kita tak nafikan. Tapi kadang-kadang sekali-sekala kita kata orang ialah terkucil kau benda, terkecil hati, selisih faham, itu perkara biasa. Dan itu kemungkinan boleh jadi kata orang tu asam garam, dan boleh menjadikan kita muhasabah diri kita tau. Muhasabah diri kita, minta maaf. Dan sebab tu perkataan minta maaf penting dalam hubungan suami isteri ni. Tak kira suami, kadang ada orang lelaki ego. Ni banyak isteri komplain ni kan. Orang lelaki kalau dia buat silap apa, dia tak mau minta maaf. Dia buat tahu kau minta maaf dengan abang, kau buat silap apa, abang angguk apa kenapa. Tapi kita sebagai orang lelaki ni, abang minta maaf lah, abang salah dan sebagainya kan. Kita tahu kita salah. Jadi dari situ kita muhasabah diri kita. Dan dari situ kita tahu, selama ni aku ada buat silap pada isteri aku. Ada rasa belah kasihan, ada rasa sayang. Dan dari situ nanti dia akan mengeratkan lagi perhubungan suami isteri. Nampak tu? Mana kalau kata langsung tak ada kita bergaduh, bukan saya galakkan bergaduh pagi ni, bukan bukan macam tu, bukan. Kalau boleh mengelak lah, elak kalau boleh. Kita pun pagi-pagi macam ni nak pergi kerja kita bergaduh, tak bagus. Kalau boleh kita nak keluar rumah ni dalam keadaan yang seronok, dalam keadaan ceria, tengok isteri senyum. Kalau boleh isteri hantar suami senyum, suami hantar isteri senyum, ataupun nanti hantar kat kereta ni nak kerja, senyum tengok isteri kan. Satu lagi kalau boleh cium lah pipi ke dahi isteri kan. Nanti suami mengelak, jangan malu kat orang tengok. Itu maknanya tak ikhlas tu, tak jujur, tak betul. Kira kalau nak betul-betul mesti tunjukkan. Kalau boleh depan anak-anak tu, jadi anak-anak tengok, wah mama dengan ayah kan. Sebab budak kecil ni dia pergi sekolah, dia cakap tadi mama kita kan cium ayah kita tu, kan dia cakap kan. Jadi ini semua kemesraan tu, kemesraan kena tunjuk. Kena tunjuk. Kita jangan kata kemesraan tu hanya untuk part-part tertentu saja. Tapi kita kena tunjuk tu. Jadi kalau bergaduh apa itu, satulah bergaduh apa benda ke, tergigit lidah ke apa benda ke, hendaklah cepat kita balik, tahu, memaafkan. Dan juga kita hendaklah menyelesaikan perkara tu dengan cepat, supaya jangan, saya nasihat satulah pasangan, banyak saya buat sesi kaunseling kan, kadang-kadang sampai dah 2 hari, 3 hari, ada sampai sebulan. Jadi kalau dah lama sangat, orang panggil dah bengkak tau. Bengkak tak bagus. Dia dah tak bagus tu, lama-lama tengok gerak. Lama-lama seorang ke dapur, seorang depan. Seorang bilik sebelah, seorang bilik sebelah. Ini pun berlaku ni. Saya cakap tu Fitri, Finda jangan sekali-kali kita mengasing-asingkan tempat tidur. Seorang sebelah sana, seorang sebelah ini. Dan kalau boleh, misalnya kalau isteri tu dah mengajuk ke apa, suami pergilah pujuk. Cocok-cocok perut dia sikit ke, gurau-gurau ke, kan Kalau dia tak mau senyum pun, kita pergi lagi, cuba. Macam mana bercinta dulu. Kalau dah mengajuk, berapa kali pujuk. Kau main lagi. Macam Hindustan dulu, kejar sana, kejar sini. Bila dah kahwin, lantak kau. Sebab apa? Dah dapat. Dah dapat dia. Lantak lah, tak nak, sudah lah. Tak betul. Kita kena pergi pujuk. Cocok perut ke, tepuk-tepuk ke. Mama, macam mana ni yang benda. Lama-lama, bila isteri dah senyum, bila senyum tu, mula-mula masam, bila senyum tu, dah okey lah tu. So, komunikasi boleh masuk. Kita kata wujudkan repo tau.
Bila nampak isteri kita dah senyum, okeylah tu. Ayu kalau senyum, abang cukup suka lah. Manis betul lah Ayu senyum ni. Bibir lah, dah mula masuk. Alah abang ni, ini dah mula. Komunikasi dah ada tau. Jangan komunikasi terhenti. Kalau komunikasi masih ada, insya-Allah bibit-bibit kasih sayang, bibit-bibit rasa hormat menghormati akan subur. Tapi kalau misalnya komunikasi dah terhenti, bibit-bibit kasih sayang tu makin lama makin lesu. Kita takut. Kalau boleh kita nak wujud. Itu caranya. Cucuk perut ke, tepuk belakang. Kadang-kadang lelaki ni dia suka berkomunikasi bukan dengan bahasa tapi mungkin dengan diam itu ada makna. Maksudnya itu bahaya Fitri. Ya. Kalau diam, you tak faham apa benda kau diam ni. Suami Robocop, tahu tak? Ya. Pun tak Kontrol faham macam. juga. Tak faham, you tak faham. Bila isteri cucuk perut pun dia macam mana ni? Bang, lama-lama kan dia marah kan apa benda. So kalau macam tu, kita suami isteri you nak masuk orang ketiga dalam rumah you. Ini tadi yang Fitri kata tadi. Nak masuk mak mentua, nak masuk bapak, nak masuk ipar. lagi nak tumpang lah. Lagi masalah kan? Jadi kalau kita misalnya isteri itu dah tegur ataupun suami dah tegur, kita jangan ego. Kita mulakan dulu. Okey, apa dia? Tapi cakap, tadi abang tak suka tu. You buat tadi tu, semalam yang you buat tu abang tersinggung lah. Abang kecil hati betul lah. Abang kecil hati betul. Tapi apa dia sebenarnya? Dah mula, nampak? Jangan dia tak cakap, suka ke tak suka ke, masalah. Masalah juga. Masalah. Jadi you dia baik suami baik isteri lah kalau you dia. Berapa hari nak diam macam tu? Ini kalau ada anak pula, anak akan tengok. Papa, kenapa ni papa? Kau cakap mak kau tu. Anak pula yang kecil 3 tahun tu. Mama, papa cakap. Jadi perantara. Jadi perantara. Budak kenek tu jadi perantara. Dah jadi masalah. Kan sepatutnya jadi bertambah jernih, dah jadi bertambah keruh kan jadi kalau boleh kita yang keruh-keruh ni kita nak jernihkan. Macam tu Okey, itu dia pagi ni. Rumusan yang betul mantap sekali. Perlu ada tolak ansur, perlu lunakkan suara, jangan biarkan komunikasi terhenti, dan lebih penting terus semarakkan kasih sayang. Yang paling penting komunikasi kan Fitri kan. Banyak kali Tuan Haji ulang pagi-pagi ni komunikasi dan juga jagalah penampilan diri. Tak kira lelaki ke perempuan Tuan Haji. Betul.